Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey. Baik, untuk kali ini cikgu akan buat kelas secara offline, okey. Di mana kamu akan tonton video ni melalui YouTube. Okey. Cikgu akan teruskan kepada bab 9 iaitu sumber semula jadi dan kegiatan ekonomi utama dunia. Okey. Kelas sebelum ni kita ada belajar kegiatan ekonomi di Malaysia sahaja kan. Okey, tapi sekarang ni kita fokus kepada dunia. Alright. Baik, apa yang kita akan belajar dalam tajuk ni adalah yang pertama, kita akan mengenal pasti sumber semula jadi utama di dunia. Okey, yang kedua kita akan menjelaskan taburan sumber semula jadi utama di dunia. Yang ketiga, menghuraikan krisis sumber semula jadi di dunia. Yang keempat, menjelaskan melalui contoh kerjasama ekonomi antara bangsa berkaitan sumber semula jadi. Dan yang terakhir, merumuskan kepentingan kerjasama ekonomi antara bangsa. Alright. Okey. Sumber semula jadi dunia. Setiap negara di dunia mempunyai sumber semula jadinya yang tersendiri. Okey. Sumber semula jadi pula boleh dikategorikan kepada sumber boleh baharu dan sumber tidak boleh baharu. Okey. Sumber boleh baharu ni kita dah belajar pada kelas yang sebelumnya kan. Sumber boleh baharu dan sumber tidak boleh baharu. Di mana sumber boleh baharu ni adalah sumber yang boleh digunakan secara berterusan. Okey, dia tak akan habis. Okey. Sumber tidak boleh baharu ni pula sumber yang akan habis jika penggunaannya tidak dikawal. Okey. Baik, sejak zaman revolusi perindustrian, manusia mula menggunakan enjin untuk pelbagai tujuan seperti bidang pengangkutan, perindustrian, pertanian dan lain-lain lagi. Okey. Hal ini telah menyebabkan penggunaan bahan bakar seperti petroleum, arang batu dan gas asli telah meningkat dan permintaannya sangat tinggi di seluruh dunia. Namun, bahan ini akan kehabisan jika permintaan terhadap sumber ini semakin meningkat. Kini, banyak negara-negara di dunia mula mencari sumber alternatif bagi menggantikan sumber yang tidak boleh baharu seperti petroleum dan gas. Tenaga alternatif adalah tenaga yang mesra alam serta tidak akan kehabisan seperti sumber angin, solar dan ombak. Okey, ini adalah taburan sumber semula jadi dunia. Okey, tengok peta dunia ni. Okey, tengok dekat island. Okey, island ada geothermal, Belanda angin, Rusia arang batu, Amerika Syarikat gas asli, Perancis ombak, Arab Saudi petroleum, China air, India biomas dan Jepun suria. Okey, kita akan pergi satu demi satu lah. Okey, kita akan pergi ke negara Arab Saudi dulu. Alright. Negara-negara teluk di Asia Barat mempunyai banyak kawasan-kawasan pelombongan petroleum. Kegiatan pelombongan menjadi sumber pendapatan yang penting untuk membangunkan negara mereka. Salah sebuah negara tersebut adalah negara Arab Saudi. Okey. Amerika Syarikat pula. Amerika Syarikat merupakan antara negara pengeluar dan pengguna utama gas asli dunia. Negara ini antara negara terawal di dunia yang melombong gas asli sekitar tahun 1940-an. Pada tahun 2016, hampir 33% jumlah tenaga dihasilkan daripada sumber gas asli. Okey, Rusia mempunyai simpanan arang batu terbesar di dunia selepas negara Amerika Syarikat.
hampir 14% daripada keseluruhan tenaga dijanakan oleh arang batu. Negara ini juga adalah antara negara terbesar yang menggunakan sumber arang batu. Okey, island pula. Kedudukan island yang berada di sempadan plat yang menjadikan kawasan ini kaya dengan sumber geotermal. Haba dari bumi dijanakan untuk menghasilkan tenaga daripada wap-wap air yang panas. Belanda, sejak zaman dahulu lagi, masyarakat negara ini telah menggunakan sumber angin untuk menghancurkan bijirin. Bijirin tu dia punya makanan lah. Namun kini kipas-kipas angin yang lebih moden digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okey, Perancis. Kedudukan kawasan perairan negara ini yang menghadap lautan Atlantik menyebabkan ombaknya besar dan kuat. Kekuatan ombak ini telah dimanfaatkan untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okey, Jepun pula. Jepun adalah salah sebuah negara pengeluar utama panel suria. Panel suria digunakan untuk memerangkap haba daripada sinaran matahari dan menukarkannya kepada tenaga elektrik. Tenaga suria digunakan untuk memanaskan air di rumah. China merupakan sebuah negara yang luas dan mempunyai sungai-sungai yang panjang dan berarus deras. Ini membolehkan China membina empangan untuk menghasilkan tenaga hidroelektrik. India. Masyarakat di sini memanfaatkan sumber biomas daripada tumbuhan dan haiwan. Mereka menggunakan kayu dan bahan buangan binatang untuk dijadikan bahan bakar. Selain itu, gas-gas metana daripada najis haiwan dikumpul dan digunakan sebagai bahan bakar. Okey, ini adalah krisis krisis sumber semula jadi dunia. Okey. Krisis ni boleh dibahagikan kepada beberapa aspek. Kita akan tengok dulu kepada aspek ekonomi. Harga sumber menjadi tidak menentu kerana pengaruh harga yang tidak menentu. Kenaikan dan penurunan harga memberi kesan kepada ekonomi negara-negara di dunia. Okey, dari aspek politik, kawasan yang mempunyai sumber bernilai tinggi sentiasa menjadi perebutan pelbagai pihak sehingga membawa kepada peperangan. Kejadian ini telah membawa kerosakan dan kemusnahan yang teruk seperti Iraq. Okey, aspek masyarakat. Kekurangan sumber di sesetengah kawasan menyebabkan mereka terpaksa hidup secara nomad. Okey, hidup secara nomad ni maksudnya hidup berpindah randah. Masyarakat di negara miskin seperti negara Afrika terpaksa berjalan berbatu-batu terpaksa berjalan berbatu-batu setiap hari untuk mendapatkan sumber air. Okey. Aspek alam sekitar. Penerokaan sumber yang tidak terkawal menyebabkan pencemaran air, tanah dan udara berlaku. Masalah alam sekitar yang lain juga turut berlaku seperti hakisan tanah, kepupusan flora dan fauna serta kepupusan kawasan hutan. Okey. Yang ni awak boleh baca sendiri nanti. Okey, awak pause dan awak baca sendiri berkaitan dengan isu semasa yang betul-betul terjadi. Alright. Okey, kerjasama ekonomi antarabangsa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kerjasama ekonomi yang perlu awak hafal. Okey, yang pertama hubungan dua hala, kedua kerjasama pelbagai hala, ketiga kerjasama serantau, keempat kerjasama kumpulan negara, kelima kerjasama sedunia dan keenam kerjasama segitiga pertumbuhan. Okey, ini awak kena hafal Right. Baik, kita akan tengok dari aspek ASEAN dulu. Okey, negara-negara ASEAN.
ASEAN adalah singkatan kepada Pertumbuhan Negara-Negara Asia Tenggara, ditubuhkan pada 1967 dan kini dianggotai oleh 10 buah negara, menggalakkan kerjasama dalam pelbagai bidang seperti pelancongan, pendidikan dan lain-lain. IMSGT, pertubuhan ini telah ditubuhkan pada tahun 1992, meliputi kawasan pertumbuhan Indonesia, Malaysia dan Singapura, menggalakkan pelbagai aktiviti ekonomi di kalangan ahli. Alright, ini adalah ekspor negara Malaysia. Malaysia adalah negara yang paling banyak, okay? Nak dekat 50% Malaysia ekspor. Okay, IMTGT, pertubuhan ini telah ditubuhkan pada tahun 1994, meliputi kawasan pertumbuhan Indonesia, Malaysia dan Thailand. Berfokuskan kepada pertanian, produk halal dan perkhidmatan. Kesatuan Eropah, pertubuhan Kesatuan Eropah dianggotai oleh 28 buah negara yang terletak di benua Eropah dan ditubuhkan pada tahun 1957. Pertubuhan ini antara pertubuhan serantau yang terbesar dan terpengaruh di dunia. APEC adalah kegiatan singkatan kepada Pertubuhan Ekonomi Negara-Negara Asia Pasifik. Ia mula ditubuhkan pada tahun 1989, melibatkan negara-negara yang terletak di Asia Pasifik. Pertubuhan ini menggalakkan perdagangan bebas di kalangan anggotanya. WTO atau Pertubuhan Perdagangan Dunia adalah kerjasama sedunia yang ditubuhkan pada tahun 1995. Kesatuan ini melibatkan 164 buah negara. Pertubuhan ini berfungsi secara global untuk membantu ahlinya menyelesaikan pertikaian dan perdagangan antara anggota. Okey, ini adalah contoh-contoh kerjasama Malaysia dengan negara-negara yang berkaitan tentang sumber semula jadi. Malaysia menjalankan pelbagai kerjasama ekonomi dalam urusan ekspor dan import sumber semula jadi daripada negara lain. Okey. Sebagai contoh, Malaysia pada tahun 2016 hasil petroleum diekspor ke negara Australia, India, Thailand dan Singapura. Namun, Malaysia juga mengimport petroleum mentah daripada negara Arab Saudi, Rusia, Emirat Arab Bersatu dan Qatar. Okey. Untuk kegunaan dalam negara. Hasil hutan negara kita kebanyakannya diekspor ke India dan Indonesia, manakala Malaysia mengimport arang batu daripada Indonesia dan juga negara Rusia. Okey, ini adalah salah satu soalan kebat. Soalan kebat, kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, cuba tengok soalan dia. Mengapakah Malaysia mengeksport petroleum mentah ke negara lain? Kenapa kita ekspor, kita jual petroleum kita kepada orang lain? Okey. Yang kedua, dia tanya, mengapa pula Malaysia import petroleum mentah daripada negara Asia Barat sedangkan Malaysia mempunyai sumber petroleum sendiri? Tengok dia punya kebatnya kan. So awak kena buat, awak kena fikir kenapa Malaysia ni bawa masuk, kita dah ada petroleum kita jual. Lepas tu kita nak pakai petroleum, kita beli pula daripada negara Asia Barat. Kenapa benda tu berlaku? Okey, yang ketiga, mengapakah Malaysia mengimport arang batu daripada negara Indonesia sedangkan Rusia merupakan antara pengeluar terbesar arang batu di dunia? Tengok, kita beli arang batu dari Indonesia bukannya dari Rusia. Kenapa kita lebih pilih Indonesia daripada Rusia? Okey, kepentingan yang ni awak kena hafal. Ada 5 kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa. Yang pertama, pemindahan teknologi, hubungan perdagangan, modal, pasaran, buruh dan bahan mentah. Okey, kita tengok dari segi
pemindahan teknologi. Terdapat beberapa cara pemindahan teknologi yang berlaku seperti pembelian terus barangan modal, pembelian ekuiti, perjanjian berlesen dan peraturan paten cap dagangan. Pemindahan teknologi juga boleh berlaku melalui kebakaran buruh asing dari luar negara yang memberi tunjuk ajar kepada rakyat tempatan. Kemasukan buruh asing. Proses kemasukan buruh asing antara negara-negara yang memiliki kerjasama ekonomi juga dapat dipermudahkan. Tenaga buruh profesional seperti doktor dan jurutera biasanya berasal dari negara maju. Okey, manakala tenaga buruh kurang mahir biasanya adalah rakyat negara-negara membangun. Hubungan perdagangan. Kerjasama yang erat membolehkan perjanjian ekonomi yang erat dapat diwujudkan. Melalui perjanjian seperti ini, beberapa keistimewaan seperti pengecualian cukai dan mengurangkan tarif kota dapat dilakukan. Kementerian Perdagangan dan Perdagangan Luar Negara (MIPI) bertanggungjawab menguruskan aktiviti ini. Okey, pasaran. Melalui perjanjian antarabangsa juga, Malaysia berpeluang meluaskan pasaran dagangan barangan dan produk keluaran negara. Perjanjian seperti ini membolehkan barangan ini dieksport masuk ke negara yang bekerjasama dengan Malaysia. Ini akan menggalakkan pengeluaran produk negara kita. Okey. Pelaburan. Melalui kerjasama ekonomi, Malaysia berpeluang menarik pelabur asing daripada syarikat-syarikat luar negara untuk melabur di negara ini. Pelaburan asing ini melibatkan pelbagai usaha sama yang menggalakkan pertumbuhan ekonomi negara. Modal yang disumbangkan juga melibatkan nilai yang tinggi. Alright, last sekali bahan mentah. Setiap negara mempunyai bekalan bahan mentah yang berbeza-beza. Okey. Melalui kerjasama ekonomi, Malaysia berpeluang memperoleh bahan mentah dari negara lain untuk dijadikan bahan mentah industri. Contohnya, negara kita mengimport bahan arang batu daripada Indonesia sebagai sumber tenaga. Alright, so habis bahagian untuk bab 9. Okay. Laju kan, saya memang yakin yang saya memang baca laju. Okay, saya bentangkan secara laju, tapi video ni adalah dalam bentuk YouTube kan, so kamu boleh pause untuk awak ambil nota ke kan, dan kalau saya cakap laju, awak boleh reverse kan. Alright, benda tu takkan jadi masalah. Okay, so bab 9 sumber-sumber jadi dan kegiatan ekonomi utama dunia dah settle. Minggu depan kita akan masuk kepada bab 10. Jadi untuk tajuk ni, untuk pengukuhan, awak perlu jawab soalan yang cikgu bagi dalam Google Classroom. Okey, dalam Google Classroom cikgu akan bagi latihan berkaitan dengan bab ni. Soalan untuk bab ni, apa soalan yang akan ditanya yang berkaitan dengan bab 9 ni. Alright, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.